Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan dari Sarawak petang ini, penubuhan jawatankuasa khas yang dipengerusi bersama Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam usaha menangani isu penduduk tanpa kerakyatan. Dan kita langsung saja bersama Bu Mawin untuk butirannya. Silakan Bu Ma. Miza, terima kasih. Lebih 9,000 penduduk Sarawak yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri akan diselesaikan melalui penubuhan jawatankuasa khas Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata daripada jumlah itu 3,756 merupakan individu tanpa dokumen langsung. Jelas beliau, jawatan kuasa khas itu akan dipengerusikan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sarawak akan membantu dari segi teknikal dan logistik bagi pelaksanaan program turun padang Jabatan Pendaftaran Negara. Melalui pangkalan data yang telah diwujudkan oleh Jabatan Premier Sarawak, ia dijangka memudahkan proses dokumentasi individu terbabit. Dengan adanya pasukan petugas khas ni, kita harap kita boleh go on fast track tanpa kompromis semua tapisan undang-undang, tapisan keselamatan. Kita go on fast track seperti mana kita buktikan melalui isu kewarganegaraan. Yang 9,000 ni kalau kita lihat ada di antaranya dalam satu keluarga itu sendiri ibu dan anaknya. Anaknya kalau 5 orang misalnya dengan ibu dah 6 orang, satu keluarga. Kita selesaikan isu ibunya dan anak-anak ini insya-Allah juga dapat diselesaikan. So 9,000 itu disebabkan keluarga. Dalam satu keluarga boleh jadi 5 orang, 4 orang begitu. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan surat keputusan kewarganegaraan kepada 62 individu yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Mereka adalah sebahagian daripada 946 permohonan yang telah diproses Kementerian Dalam Negeri. Permohonan itu dikemukakan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti dan terdapat juga permohonan lain yang tidak melalui kementerian tersebut. Inisiatif Perdagangan Karbon Negeri akan merangkumi Tanah Hak Adat Bumiputera NCR. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata ini khususnya bagi kawasan yang masih mempunyai banyak pokok-pokok besar. Jelasnya pokok seperti dalam inisiatif tersebut boleh digunakan untuk menyimpan karbon dioksida dalam usaha mengurangkan kesan perubahan iklim dan pemanasan global. Tanah NCR boleh digunakan sebagai tambahan kepada kawasan yang masih di bawah liputan hutan di negeri ini. Katanya pemilik tanah NCR akan dibayar untuk tujuan tersebut dan Kerajaan Sarawak masih meneliti perkara berkenaan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan bersama pemilik tanah NCR dari Kubal Ilik, Kubal Tengah dan Kubal Ulu di Rumah Mendit Unsu Penom di Betong. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberi taklimat kepada pemilik tanah mengenai persediaan bagi kerja-kerja penyukatan tanah mereka tidak lama lagi. Dato' Ahmad Douglas turut menasihatkan setiap rumah panjang membentuk jawatan kuasa masing-masing bagi memudahkan pasukan Jabatan Tanah dan Survey melakukan kerja-kerja pengukuran. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam Malaysia belum mencapai tahap yang optimum. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata ini berikutan pelajar dan ibu bapa melihat TVET sebagai pilihan kedua kerana lebih cenderung memilih bidang akademik. Jelasnya, institusi pendidikan teknikal seperti politeknik dilihat seolah-olah wujud hanya sebagai sebuah institusi pendidikan biasa, sedangkan hakikatnya TVET antara program yang menyumbang besar kepada pembangunan negara. Kita faham bahawa ramai pelajar di luar sana itu dia berada dalam keadaan yang terlalu cenderung kepada akademik dan tidak minat kepada teknikal. Sedangkan akademik kini kalau kita boleh andaikan sudah berada dalam tahap itu kompetitif. Maksudnya kalau kita nak mengisi keperluan industri ataupun tenaga pengajar negara, tentunya keluaran daripada akademik ini
tidak dapat memenuhi keperluan itu berbanding dengan pelajar yang mengambil TVET. Memberi contoh keperluan pengendali mesin dan teknologi, penganalisis teknologi AI yang dijangka bertambah sehingga 40% memerlukan peningkatan jumlah tenaga pengajar atau pelatih vokasional. Ke arah itu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mulai tahun ini telah memperkenalkan program asasi TVET selain memperhebatkan lagi promosi agar pendidikan tersebut menjadi pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia. Beliau yakin lepasan TVET menerusi politeknik dan kolej komuniti mendapat permintaan tinggi di pasaran kerja dengan keboleh pasaran graduan tersebut kini mencecah 96%. Datuk Muhammad Yusof ditemui selepas sesi randau bersama warga Politeknik Kuching di Kuching. Jejak warisan Sibu yang menyenaraikan banyak lokasi bersejarah di sekitar Sibu penting untuk dihidupkan semula. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah melihat usaha pemeliharaan warisan budaya dan sejarah akan merancakkan sektor pelancongan budaya di bahagian Sibu. Katanya, pelancongan kebudayaan merupakan sektor yang mampu membawa impak positif terhadap sosio-ekonomi setempat. Heritage trade. All historical zones should be properly maintained and promoted, such as the Old Town, Sibu Heritage Center, Masjid Al-Qadim, Hoover Memorial Square, and other heritage sites as well. Mengenai projek pembaharuan bandar Bukit Asik pula, beliau percaya pembangunan semula bandar Sibu kelak akan mengubah wajah Sibu pada masa akan datang. Ia juga akan mengukuhkan peranan Sibu sebagai pintu gerbang kemasukan pelancong ke wilayah tengah Sarawak. Pertambahan jaringan jalan raya diyakini membantu perkembangan industri pelancongan khasnya membabitkan tarikan pelancongan yang terdapat di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ia selari dengan trend ketika ini di mana pelancong luar negara gemar pergi ke kawasan yang menawarkan produk-produk eko pelancongan. Beliau berucap pada penutupan Festival Kebudayaan Borneo di Sibu. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Sarawak akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching 3 Ogos ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak Ajes Tuah berkata majlis pelancaran bakal disempurnakan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Beliau memberitahu pengisian bersempena majlis pelancaran itu akan menampilkan sedikit kelainan iaitu menyemarakkan elemen patriotik bersama badan beruniform. Yang saya nak highlight tentang World Cry itulah, ya, World Cry yang akan dipersembahkan oleh PDRM itu sendiri, oleh Angkatan Tentera Malaysia Sarawak, Malaysia dan juga APM. Ya, kita jarang melihat mereka membuat persembahan sebegitu. Dan satu lagi Fire Cry yang akan dipersembahkan oleh pihak Bombau. Itu pun perkara baru yang kalau ikut jarang kita lihat. Itu satu pengisian pada hari tersebut. Pada majlis tersebut juga, Datuk Patinggi Abang Johari akan menyempurnakan Flag of Convoy Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023. KMJG akan memulakan pengembaraan bermula dari Kuching sehingga Lawas dari 8 hingga 15 Ogos ini. Program sampingan lain yang akan diadakan sepanjang bulan termasuk program Semarak Gemilang, program Merdeka at Parlimen bagi 30 kawasan Parlimen di Sarawak serta pertandingan sketsa Rukun Negara Peringkat Sarawak. Ajes ditemui selepas ditemu bual program Selamat Pagi Sarawak, siaran Sarawak FM di Kuching. Baik, ini sedikit berita sukan. Pasukan bola sepak top 8 yang rata-rata dibarisi pemain dari Sungai Asap, Belaga dan Data Kakus memenangi kejohanan bola sepak bawah 20 tahun Bintulu, anjuran Persatuan Bola Sepak Bintulu BIFA. Ini selepas pasukan yang diterajui ketua jurulatihnya Muhammad Tuah menewaskan pasukan Project Park dengan 3-2 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Padang Sintetik Lembaga Kemajuan Bintulu di Bintulu.
Perlawanan pada separuh masa pertama bagaimanapun terikat tanpa sebarang jaringan. Namun memasuki separuh masa kedua, projek Park terlebih dahulu membolosi gawang top 8 pada minit ke-51 melalui kaptennya Aaron Wan menerusi rembatan kencang dalam petak penalti. Top 8 menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-61 menerusi pemain Greg Muller. Selang seminit gol kedua, Top 8 muncul melalui kaptennya Herdianus selepas tendangan leret ke sebelah kiri pintu gol, projek Park gagal diselamatkan. Top 8 terus mengukuhkan kedudukan dengan gol ketiga pada minit ke-73 melalui gol yang dijaringkan Givial Cliff. Namun pasukan projek Park terus mengejar dengan gol kedua pada minit ke-80 melalui pemainnya Syafiq Ahmad. Pengalaman daripada pemain-pemain yang pernah bermain untuk Piala SSC tahun lepas Under 20. Jadi memang perancangan daripada kami orang lah, dan pemain kebanyakan yang disiplin lah. Semua taktikal yang dipola ataupun semangat daripada mereka adalah tinggi. Perlawanan ini kita adakan bertujuan untuk pemilihan pemain-pemain bagi bahagian Bintulu yang akan dijangka akan bermain pada bulan September. Tapi satu lagi, sebab Bintulu terpaksa mengadakan dua pasukan, iaitu pasukan A di mana Bintulu berada dalam zon Miri dan zon Limbang. Hadiah kejohanan telah disampaikan Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma.